أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Ini adalah bacaan terjemahan bagi kitab Maulidun Nabi karangan Imam Al-Barzanji yang akan saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Aku mulakan riwayat maulid ini dengan nama Allah yang Maha Tinggi darjatnya, dengan hal keadaanku mengharapkan limpah berkat pada segala apa yang dikurniakan kepadaku olehnya. Dan juga aku mengucapkan sepenuh-penuh kepujian dengan segala senang hatiku kepadanya, ialah kerana aku bersyukur kepadanya dengan syukur yang seelok-eloknya. Dan lagi aku memohon kepadanya, moga-moga ia mengurniakan kesejahteraan dan rahmatnya. Moga-moga ia mengurniakan kesejahteraan dan rahmatnya kepada nur yang ia telah jadikan terdahulu daripada segala makhluk yang lainnya, iaitulah nur yang telah berpindah-pindah daripada satu dahi kepada satu dahi yang mulia keadaannya, iaitulah dahi moyang-moyang kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada dahi Abdullah ayahandanya. Dan aku memohon lagi kepada Allah, moga-moga ia mengurniakan keredaannya kepada keluarga Nabi kita itu khasnya, dan kepada sahabat-sahabatnya dan sekalian orang-orang Islam amnya. Dan pula aku memohon kepada Allah yang maha sempurna zatnya dan segala sifat-sifatnya, moga-moga dia mengurniakan kepada kita sekalian petunjuk kepada jalan yang terang lagi nyata benarnya. Dan lagi aku memohon kepadanya, moga-moga ia memelihara kita daripada kesesatan pada langkah-langkah kita kesemuanya. Setelah apa yang tersebut itu, maka sekarang aku bentangkan kisah sejarah hidup Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ringkasnya. Dan aku susunnya dengan menyatakan mula-mula sekali nasab keturunannya yang menyukakan sesiapa yang mendengarnya. Dan aku meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dan maha kuat sifatnya, kerana bahawasanya tiada daya dan tiada upaya melainkan semata-mata pada Allah jua letaknya. Ya Allah, harumkanlah kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang semerbak
dari rahmat dan sejahtera. Aku nyatakan bahawa nur yang tersebut tadi itu akhirnya telah menjadilah penghulu kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan kepadanya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah anak Abdullah, dan Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib itu juga digelarkan oleh orang sebagai Syaibatul Hamd namanya. Dan Abdul Muttalib itu anak Hashim yang digelarkan Amr, anak Abdi Manaf, yang juga dinamakan Al-Mughirah, anak Qusay. Dan Qusay ini mujamma' gelarannya. Perkataan Qusay ini asal maknanya ialah kejauhan, kerana ia tinggal di Mekah pada mula-mulanya. Tetapi ketika kecilnya lagi, ia telah dibawa pindah oleh ibunya ke negeri Qudaa yang jauh letaknya. Tetapi akhirnya ia telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Makkah yang dimuliakan tanahnya. Lalu dia pun telah menjaga negeri Makkah itu dengan seteguh-teguhnya. Maka Qusay itu ialah anak Kilab yang juga dinamakan Hakim, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihir, yang juga disebutkan Quraisy namanya. Dan nama Quraisy inilah dipakai bagi kaum Quraisy yang mengandungi anak cucunya. Tetapi sebelum kaum itu dinamakan Quraisy, maka Kinanilah namanya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh banyak pakar-pakar nasab yang luas pengetahuannya, dan mereka itu telah tetap berkepercayaan dan berpuas hati bahawa begitulah keadaannya. Dan Fihir dan Quraisy itu pula anak Malik, yang ialah pula anak Nabar, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, seterusnya. Dan Ilyas inilah orang yang mula-mula sekali menghadiahkan unta-unta kepada tanah haram Mekah untuk ia membuat korban akannya. Dan telah didengar oleh orang dari dalam tulang sulbi Ilyas itu akan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dan memuji-muji Allah Ta'ala dan mengucapkan talbiah kepadanya. Ilyas itu pula anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan, dan begitulah nasab itu susunannya. Maka susunan keturunan atau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikut sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang benar keadaannya. Dan Adnan itu nasabnya bersambung hingga kepada seorang kekasih Allah, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Moga-moga Allah mencucurkan rahmat ke atasnya. Tetapi Nabi kita telah melarang dan menahan supaya jangan disebutkan satu persatu nama ninda-nindanya yang daripada Adnan hingga kepada Nabi Ibrahim moyangnya. Tetapi tidak syak lagi di sisi ahli-ahli yang mahir berkenaan keturunan Nabi kita itu atau nasabnya, bahawa Adnan itu ialah keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan ke atasnya. Dan Nabi Ismail itu pula ialah seorang putera Nabi Ibrahim alaihi salam yang terkenal kelebihannya. Maka sungguh cemerlang keturunan itu seolah-olah sebagai seutas rantai
yang ditatah oleh permata-permata yang bergemerlapan seperti bintang-bintang indahnya. Betapa tidak, kerana bukankah penghulu kita sallallahu alaihi wasallam itu menjadi permata yang terpilih yang berada di tengah-tengahnya. Dan walaupun dia asalnya seorang yatim, tetapi Allah Ta'ala telah memelihara akannya. Alangkah mulia keturunan yang tersebut itu, yang kesemuanya telah dipelihara oleh Allah daripada kejahatan zina di masa jahiliah dahulunya. Adapun keterangan ini ada diriwayatkan oleh Syekh Zainuddin, seorang Iraq bangsanya, di dalam sebuah karangan yang lazat ceteranya. Maka untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeliharanya, itulah sebabnya Allah Ta'ala telah memelihara sekalian nenek moyangnya daripada melakukan maksiat zina yang sangat keji adanya. Maka oleh kerana itu, tidaklah kekejian zina itu mengenai nasabnya. Kesemua sekali datuk nenek Nabi SAW daripada Nabi Adam hingga kepada ayahnya Abdullah dan bondanya Aminah tidak pernah melakukan zina sekaliannya. Maka cahaya kenabian Nabi itu telah berpindah-pindah pada tiap-tiap dahi nenek moyangnya itu dengan nyatanya. Dan semakin ternyata cahaya itu seumpama bulan purnama pada dahi Abdul Muttalib, datuknya, dan pada dahi Abdullah, iaitu bapanya. Ya Allah, harumkanlah kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang semerbak dari rahmat dan sejahtera. Dan apakala Allah Ta'ala berkehendak menjadikan nur yang tersebut itu sebagai Rasulnya, yang dinamakan Muhammad, dengan mempunyai roh dan jasad serta sifat-sifatnya, maka Allah Ta'ala pun memindahkan cahaya itu daripada Sayyidina Abdullah, ayahandanya, kepada rahim Siti Aminah Az-Zahriyah, bondanya. Dan Allah Ta'ala yang senantiasa hampir pada mereka yang taat kepadanya dan yang memperkenankan doa mereka yang berdoa dengan bersungguh-sungguh kepadanya, telah menentukan bahawa Siti Aminah itulah yang menjadi ibu bagi Nabi pilihannya. Serta sekalian malaikat telah berseru-seru memberitahu kepada segala petala langit dan bumi dengan lantangnya berkenaan mengandungnya Siti Aminah akan nur Nabi Allah itu dan pesuruhnya. Dan mereka yang telah mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu serta menunggu-nunggunya telah merasa sangat sukacita dan bertambah-tambah rindu terhadap kezahirannya, seolah-olah perasaan mereka seperti di ketika angin sepoi-sepoi bahasa bertiup pada waktu subuh dengan lembutnya, yang menjadikan mereka rindu kepada matahari yang akan terbit kemudiannya. Dan jadilah subur segala tumbuh-tumbuhan di tanah Mekah setelah beberapa lama keringnya. Laksana bumi dipakaikan dengan pakaian yang hijau itu, iaitu sundus namanya. Dan pada masa itu juga buah-buahan telah mulalah menjadi ranum rasanya, dan telah hampirlah masa tuan-tuan punya pohon buah-buahan itu memetiknya. Dan pula berkenaan mengandungnya Siti Aminah itu, maka segala singgah sana raja-raja kafir pada ketika itu telah runtuhlah dengan sekonyong-konyongnya. Dan pula segala berhala-berhala telah tersungkur ke atas mukanya dan mulutnya. Dan segala binatang jinak dan liar
sama ada di darat atau di laut, telah berasa amat sukacitanya. Ialah dengan sebab segala binatang-binatang itu telah menerima berita berkenaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikandung oleh Siti Aminah yang bertuah nasibnya. Bahkan lain-lain makhluk juga pada masa itu telah merasai lazat kesukaan dengan amat gembiranya, umpama dapat minum segelas air yang sangat menyegarkan rasanya. Dan pula segala jin-jin telah diberitahu akan khabar yang menyukakan itu dengan jelasnya. Tetapi pula sekalian tukang-tukang telik dan ahli-ahli sihir telah berasa lemah dengan gementarnya. Dan demikian juga ulama-ulama Nasrani telah takut dan bimbang, ialah dengan sebab telah hampirnya masa kedatangan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sibuklah sekalian orang-orang yang mengetahui akan hal itu bercakap-cakap dan bertanya-tanya berkenaannya. Dan mereka itu telah tercengang dan hairan mendengarkan berita-berita tentang keelokan sifat-sifatnya, sebagaimana yang ada seperti di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu seperti Taurat, Injil dan Zabur. Dan ketika Siti Aminah yang mengandung itu sedang tidur, tiba-tiba datanglah suatu lembaga kepadanya. Lalu lembaga itu berkata, "Hai Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandungkan penghulu sekalian manusia dan sebaik-baik makhluk adanya. Dan apabila engkau sudah menzahirkan dia nanti dengan selamatnya, maka engkau namakanlah dia Muhammad, yang berarti seseorang yang terpuji, ialah kerana ia akan dipuji kesudahannya. Ya Allah, harumkanlah kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang semerbak dari rahmat dan sejahtera." Dan apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dikandung 2 bulan oleh ibunya menurut kenyataan ahli-ahli sejarah yang masyhur riwayatnya, maka wafatlah di negeri Madinah Sayyidina Abdullah, ayahandanya. Dan keadaan wafatnya di sana ialah ia sedang melalui bandar itu. Lalu ia telah singgah di tempat ninda-ninda saudaranya, iaitu keluarga Bani Adi daripada suku Najjar namanya. Tiba-tiba ia telah mendapat sakit di sana selama sebulan lamanya. Lalu mereka pun telah merawatnya serta mencuba mengobatkan penyakitnya. Tetapi usaha mereka tiada berjaya sebagaimana yang mereka harapkan. Lalu wafatlah Sayyidina Abdullah di sana kerana sudah sampai ajalnya. Lalu di sana juga mereka telah mengkebumikan jasadnya. Dan ketika Siti Aminah telah sempurna mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 9 bulan lamanya, menurut perkataan ahli-ahli tarikh yang kuat keterangannya, dan pada ketika itu juga telah mula tiba musim hilang kemaraunya. Tiba-tiba telah datanglah kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang akan diputerakannya Siti Asiyah dan Siti Maryam serta beberapa bidadari daripada syurga tempatnya. Maka mulalah Siti Aminah berasa sakit untuk bersalin. Lalu ia pun melahirkan junjungan kita
di dalam keadaan yang gilang gemilang cahayanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah mensejahterakan Muhammad. Moga-moga Allah mensejahterakan dan menyelamatkan dia. Moga-moga Allah mensejahterakan Muhammad. Moga-moga Allah mensejahterakan dan menyelamatkan dia. Selamat datang, hai Rasul. Selamat datang. Selamat berdekatan dan selamat sampai. Selamat datang. Telah terbit bulan purnama pada kami. Selamat datang. Daripada jalan yang bernama Wida'i, selamat datang. Dan kami melihat cahayanya bersinar, selamat datang. Lalu cahaya itu menerangkan bumi, selamat datang. Kami wajiblah mengucapkan syukur, selamat datang. Selama ada orang menyeru ke jalan Allah, selamat datang. Wahai Rasul yang diutuskan kepada kami, selamat datang. Engkau membawa panduan untuk ditaati, selamat datang. Dan kesukaan serta kegembiraan telah tiba, selamat datang. Wahai Nabi yang empunya ajaran yang memuaskan, selamat datang. Engkau penolong kami sekaliannya, selamat datang. Wahai Nabi yang empunya perangai yang elok, selamat datang. Wahai Rasulullah, kami datang kemari untuk menjumpaimu. Kami mengharapkan darimu syafaat di sisi Tuhan sekalian alam kelak di hari kiamat. Berilah perlindungan pada kami serta hapuskan pertengkaran yang buruk. Berilah perlindungan pada kami serta hapuskan pertengkaran yang buruk. Dan tolonglah kami sekalian di hari mahsyar. Dan tolonglah kami sekalian di hari mahsyar. Dan juga tolong kami ketika kesusahan, hai penolong orang-orang yang memohon. Dan juga tolong kami ketika kesusahan, hai penolong orang-orang yang memohon. Moga-moga Allah mengurniakan selamat dan sejahtera kepada Muhammad. Moga-moga Allah mengurniakan selamat dan sejahtera kepada Muhammad. Dan kesejahteraan Allah sentiasa untuk Nabi penyinar bumi. Dan kesejahteraan Allah sentiasa untuk Nabi penyinar bumi. Dan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian, selagi dan selama ada orang yang berusaha kerana Allah. Dan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian, selagi dan selama ada orang yang berusaha kerana Allah. Moga-moga Allah mengurniakan selamat dan sejahtera kepada Muhammad. Moga-moga Allah mengurniakan selamat dan sejahtera kepada Muhammad. Cahaya yang seperti matahari bersihnya, menerangkan malam dengan amat terangnya. Malam yang diputerakan Nabi kita di dalamnya, yang membawa agama yang nyata benarnya. Maka kerana itu, dapatlah Siti Aminah, ibunya, kemegahan yang wanita lain tidak mendapatnya. Ia membawa seorang putera untuk manusia sekaliannya. Putera yang lebih mulia dari anak Maryam yang dara
halnya. Keputeraan Nabi kita pada pandangan kafir umumnya ialah satu kedudukan yang tersangat beratnya. Maka bertalu-talulah suara bersorak dengan riuhnya. Telah zahir Nabi pilihan, inilah kesukaan yang sebenarnya. Demikianlah keadaan diputerakan Nabi kita itu dengan ringkasnya, dan telah dipersetujui oleh ulama-ulama dan ketua-ketua Islam sekaliannya bahawa sangat elok kita berdiri ketika kita sampai di sini membacanya. Ialah sebagai menunjukkan kesukaan kita kepada keputeraan Nabi dan cinta kepada dirinya, dan juga sebagai menandakan bahawa kita memuliakannya. Maka sungguh bertuahlah sesiapa yang suka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tujuan hidupnya. Ya Allah, harumkanlah kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang semerbak dari rahmat dan sejahtera. Maka zahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari bondanya dengan terus meletakkan ke atas bumi dua belah tangannya, dan ia mendongakkan mukanya ke langit serta terbuka matanya. Maka keadaannya begitu ialah sebagai menandakan kemuliaannya dan ketinggiannya, serta kelebihan-kelebihannya yang melebihi lain-lain makhluk kesemuanya. Dan juga yang demikian itu adalah menunjukkan bahawa ia kekasih Allah yang telah dijadikan sangat elok perangainya dan bentuk rupa parasnya. Dan setelah dizahirkan Nabi SAW itu, maka segeralah Siti Aminah ibunya memanggil akan Abdul Muttalib, nindanya. Dan ketika itu Abdul Muttalib ada di Kaabah, sedang tawaf mengelilinginya. Lalu apabila mendengar akan yang demikian itu, besarlah kesukaannya. Ia pun telah datanglah melihat akan Nabi dengan segeranya, dan kemudian ia telah membawa Nabi ke Kaabah lalu masuk ke dalamnya, dan ia telah berdiri di situ serta berdoa kepada Allah dengan bersih niatnya, dan ia telah bersyukur kepada Allah kerana telah dikurniakan seorang cucunda kepadanya. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dizahirkan dengan sangat bersih keadaannya, serta pula ia telah berkhatan dan siap terpotong pusatnya dari dalam perut ibunya. Dan pula harum bau tubuhnya, lagi berminyak rambutnya, serta tercelak pada kedua matanya. Ialah dengan kudrat dan kehendak Tuhannya. Inilah riwayat yang masyhur, walaupun ada setengah ulama yang lain mengatakan bahawa Nabi kita itu telah dikhatankan oleh Abdul Muttalib, nindanya, setelah Nabi sempurna 7 malam umurnya. Dan nindanya itu telah mengadakan majlis jamuan kerana munasabah dengannya, serta ia menamakan dia Muhammad dan memuliakan kedudukannya. Ya Allah, harumkanlah kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang semerbak dari rahmat dan sejahtera.